Berada di Republic of Ireland ini bukan sahaja bermaksud saya secara fizikalnya lebih 10,000 kilometer jauhnya daripada tanah air. Tetapi juga ini bermaksud kami berada lebih kurang dalam 7 ke 8 jam di belakang Malaysia. Jadi bila bangun pagi, kalaulah berita dibuka, 1/3 daripada hari telah pun berlalu di Malaysia. Apa yang menjadi kebimbangan saya ialah kerana kebelakangan ini, termasuklah hingga ke bulan Ramadan, hampir setiap hari ada sahaja kejadian yang berlaku yang menyebabkan kita berpindah daripada satu isu kepada satu isu. Kebimbangan itu bukanlah berkaitan dengan soal survival dari segi makan minum, susah payah kehidupan. Itu pun penting juga. Tetapi kebimbangan paling utama saya ialah kalau perkara yang begitu rencam ini menyebabkan terlalu sukar untuk kita berasa tenang. Sedangkan ketenangan itu ialah macam orang kata, sebelum kita nak merasa nikmat ketenangan di syurga abadi, kita kena bina syurga kita dekat dunia. Dan syurga dekat dunia itu bukan rumah yang besar, bukan harta yang banyak, kereta yang mewah ke apa ke, tetapi ketenangan. Sehingga orang yang duduk di rumah yang uzur di pedalaman berkemungkinan lebih bahagia daripada mereka yang ada segala kelengkapan kehidupan, kan. Dan ketenangan itu kita bimbang kerana kita melihat ianya seperti tercicir daripada komunikasi yang berlaku di media sosial. Memang betul ada orang kata media sosial memanglah macam tu, kan, tapi in real life orang okey je. Media sosial itu bukan robot, ya. Dia kosong, dia digerakkan oleh manusia, dan yang mengulas, yang memberikan komen itu adalah manusia. Dan kita juga tidak dapat lari daripada hakikat bahawa banyak masa diluangkan di media sosial. Maka banyak yang berlaku di media sosial itu mempengaruhi kehidupan. Jadi daripada masalah pendidikan, masalah perbalahan tentang perkauman, sampailah kepada yang paling mengejutkan saya. Paling mengejutkan tu untuk semalam lah. Hari ini mungkin ada lagi benda yang lebih mengejutkan, cuma saya tak tengok lagi berita, kan. Bagaimana pelarian daripada Rohingya yang melepaskan diri daripada pusat di mana mereka berada itu, dan sebahagiannya telah merentas lebuh raya sehingga mati, dilanggar oleh kenderaan yang sedang lalu lalang di kawasan lebuh raya berkenaan. Macam cerita zombie. Tak boleh nak bayangkan. Jadi dalam suasana macam ni, bila kita nak beri pandangan, bila kita nak beri komen, kita nak supaya pandangan kita itu di dalamnya itu ada unsur harapan, supaya kita tidak menghantar sesiapa ke kuldiset, ke jalan mati. Oh, tak ada dah jalan keluar. Tapi ia bukan satu benda yang mudah, sehingga kita tidak tahu pangkal puncanya apa sebenarnya yang menyebabkan benda ni jadi macam ni. Dan kerana itu saya sentiasa akan teringat kepada apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Mereka telah berdoa dengan satu doa yang unik, seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Sebelum saya sentuh ayat berkenaan, kita ni bila kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita selalu minta benda yang secara spesifik. Kita minta, ya Allah, murahkan rezeki, dapat kerja tu, dapat jodoh dengan orang tu, anak kita dapat spesifik berapa A yang kita nak dalam peperiksaan. Benda-benda yang kita minta itu daripada Allah Subhanahu Taala itu adalah permintaan-permintaan yang kita fokus. Kita buat solat hajat, ya, kerana kita ada hajat yang spesifik. Tapi sometimes kita juga kena akur bahawa kita mungkin tidak tahu sebenarnya apa yang kita perlu dalam hidup ini. Dan akhirnya bila kita berdoa tu, kita doa, fokus kita ialah kepada hajat spesifik yang kita minta, tapi kita tak fokus kepada doa yang paling sebenarnya penting untuk kita minta daripada Allah dengan sepenuh hati. Di hujungnya itu bila kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, wahai Tuhan kami,
kurniakanlah kepada kami kebaikan bagi kehidupan kami di dunia dan kebaikan bagi kehidupan kami di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada siksaan api neraka. Ini adalah doa yang paling lengkap untuk merangkumi, tetapi lengkapnya doa itu perlu kita sedari dan kita hayati, kerana Allah tidak memandang doa yang lahir daripada hati yang tidak memaksudkannya. Itu satu perkara. Dan berbalik kepada doa Ashabul Kahfi ni, dalam ayat yang ke-10 Allah SWT cerita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan ingatlah ketika mana anak-anak muda itu telah pergi ke gua untuk menyelamatkan diri mereka. Lantas mereka telah berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah daripada sisimu rahmat untuk kami, dan aturkanlah kehidupan kami ini supaya dalam kehidupan ini kami mendapat rasyada, petunjuk. Jadi apa yang diminta oleh Ashabul Kahfi itu adalah apa yang sesuai untuk kita pertimbangkan ketika mana kita dah tak cukup pandai untuk menentukan apa sebenarnya yang kita hajatkan. Nak repair ekonomi ke, nak repair politik ke, nak repair masalah keluarga ke, pendidikan ke, rumah tangga ke, semuanya rencam berkait satu sama lain. Jadi akhirnya bila mana keadaan yang paling ketara itu adalah keresahan, semua nak marah je, dan apa saja berlaku marah, snappish, sarkastik, semua nak hentam orang, walaupun tahu bahawa hentaman itu tak membawa kepada penyelesaian, hanya memuaskan nafsu saja. Dan Ramadan pun macam tidak ada apa-apa makna pada mengawal kita daripada bercakap. Sedangkan daripada sekolah kita dah tahu dah bahawa Ramadan ini juga termasuk di dalamnya adalah urusan menahan mulut dan juga tangan ketika menulis, komunikasi kita, daripada mengeluarkan perkara-perkara yang keji, lara, kemarahan. Ya, it's about kita containing ourselves, kita mengawal diri kita. Itu yang Ramadan nakkan. Allah berikan sebulan Ramadan. Tapi macam tak tone down, tak turun pun tahap keresahan ni tadi. Jadi keresahan itu adalah antaranya simptom kepada tiadanya rahmat, hilangnya rahmat, ataupun tertangguhnya rahmat. Maka mungkin itu yang kita kena berikan perhatian. Dan bila Ashabul Kahfi minta daripada Allah supaya Allah kurniakan dari sisinya, iaitu sesuatu yang sangat istimewa, dia adalah sesuatu yang sangat eksklusif, istimewa yang Allah berikan, iaitulah kita minta rahmat. Sebab bila rahmat itu ada, kita duduk dalam perigi macam Nabi Yusuf, tenang. Kita kena campak dalam api macam Nabi Ibrahim, tenang. Kita berada dalam perut ikan, kegelapan macam Nabi Yunus, tenang. Kita duduk dalam gua Sur macam Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tenang. Sehingga Syed Qutb dalam mengulas tentang kisah Ashabul Kahfi ini, bagaimana Syed Qutb menyatakan bahawa mereka ini Allah selamatkan mereka dengan mengeluarkan mereka daripada dunia yang sempit kepada gua yang luas. Patutnya gua yang sempit, dunia yang luas. Tetapi luas dan sempit itu ada kaitan dengan rahmat Allah SWT. Dan apabila rahmat itu ada, rumah sengit ke apa ke, bahagia. Tapi kalau rumah cantik, rumah elok, tapi kalau tak ada rahmat daripada Allah SWT, duduk kat dalam tu tak tenteram, asyik nak gaduh saja. Dan rahmat ini kita tak boleh panggil orang masjid datang supaya bawa rahmat ke rumah kita semata-mata. Kita sebagai tuan rumah ni yang kena berusaha untuk mendapatkannya, kan. Jadi kita kena buatlah benda-benda yang membolehkan rahmat Allah itu datang. Kita jaga makan minum kita daripada benda yang haram. Kita tidak menganiaya orang, tidak bertengkar, jawab-berjawab, sakit menyakiti satu sama lain. Itu adalah benda-benda yang di dalam dalil-dalil yang pelbagai menjelaskan bagaimana manusia boleh jauh daripada rahmat Allah, doanya tidak dimakbulkan. Kita kena repair benda tu. Jadi kalau kita ada masalah,
Bila kita maki dalam komen kita, kita hilang satu qualification untuk doa kita makbul. Kita ada hajat, tapi doa kita Allah tak pandang kerana kita lost the qualification bila kita buat benda tu. So it doesn't make sense. Patutnya bila ada masalah, masalah tu menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Tapi makin banyak masalah, kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Ini sangat berbahaya. Dan bagi Ashabul Kahfi, bila mereka meminta rahmat daripada Allah SWT, rahmat itu hadir dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Ya, Allah berikan kepada mereka tidur. Mereka ditidurkan lebih daripada 300 tahun. Dan bagaimanakah tidur boleh menjadi rahmat? Satu benda yang sangat unik lah. Tapi saya teringat dalam hadis riwayat At-Tabrani bagaimana Nabi SAW ketika menganjurkan kepada kita, menggesa kita supaya melakukan qailulah, ya, power nap, tidur sekejap, ya, pada tengah hari itu. Dan Rasulullah kata, berqailulah lah kamu, kerana sesungguhnya syaitan itu tidak berqailulah. Dan tidak berqailulah itu maksudnya tidak berehat. Jadi ciri syaitan itu ialah tak pernah berhenti daripada buat kerja dia, kerja jahat lah. Dan kita pula sebagai manusia, pada menyalahi tabiat syaitan itu, antaranya adalah dengan berhenti sejenak, tidur sekejap. Jadi mungkin daripada kebejatan pelbagai isu yang ada dalam masyarakat pada hari ini, langkah yang diperlukan bukan semua benda nak jawab, semua benda nak perjuangkan, quote unquote. Tapi mungkin yang kita perlukan adalah tidur. Tidur dalam dikata tidur sekejap untuk kukuhkan diri, diamkan sekejap, tenangkan hati. Dalam 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini, cubalah kita gunakan peluang ini untuk kita berhenti sekejap, berehat. Kerana syaitan tak pernah berehat. Wallahu a'lam.